Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iwana binti Abdullah Fadil dari unit BM1 akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, ini merupakan isi kandungan bagi apa yang akan saya bentangkan pada hari ini. Pertama sekali, kita akan masuk kepada pengenalan. Baiklah, peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh individu-individu yang berwibawa dalam memperkukuhkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Tokoh-tokoh ini memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan yang diambil oleh setiap tokoh seringkali berbeza sama ada melalui pengukuhan sistem tata bahasa, dasar pendidikan ataupun dasar pentadbiran. Jadi secara keseluruhannya, sumbangan mereka ini telah membentuk asas penting yang menjadikan bahasa Melayu lebih relevan, dihormati dan digunakan secara meluas di negara ini. Berikut merupakan dua orang tokoh yang akan saya bentangkan pada hari ini, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah bin Haji Omar. Baiklah, sebelum saya meneruskan lebih lanjut tentang tokoh-tokoh ini, marilah kita mengetahui tentang latar belakang beliau dahulu. Yang pertama ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim. Nama sebenar beliau ialah Nik Safiah binti Abdul Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Di peringkat pendidikan, beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di Francis Institutions, Melaka sehingga lulus High School Certificate HSC pada tahun 1959. Beliau juga telah menyambung pengajian di University Ohio, Amerika Syarikat hingga mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang ilmu linguistik. Seterusnya, latar belakang Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah bin Haji Omar. Nama sebenar beliau ialah Asmah bin Haji Omar. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah Darul Aman. Pada tahap pendidikan, beliau mendapat pendidikan awal dan menengahnya di Kedah. Beliau melanjutkan pengajian di Universiti Indonesia dan memperolehi sarjana muda dan sarjana sastra. Seterusnya, pada tahun 1969, beliau menyambung pengajiannya sehingga mendapat ijazah kedoktoran daripada University of London dalam bidang General Linguistics. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang peranan tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, peranan yang pertama ialah peranan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah mengasaskan Persatuan Wanita iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam. Selain itu, beliau juga merupakan pakar rujuk di Brunei, iaitu pakar rujuk bahasa Melayu. Terusnya, beliau juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Seterusnya, peranan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah bin Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 1968 dan lain-lain. Seterusnya, beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya, kita masuk pula kepada pemikiran tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Di pemikiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu, beliau kagum dengan gaya keterbukaan dan kekayaan khazanah ilmu dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa pengalaman belajar di luar negara mempunyai cara dan kaedah yang berbeza berbanding budaya pendidikan masyarakat Melayu di Malaysia atau di Asia Tenggara. Malahan, beliau yang berasal daripada sistem pembelajaran dalam bahasa Inggeris juga membuktikan bahasa bukan satu halangan untuk seseorang berjaya. Bagi pemikiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu pula, menurut beliau, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia.
Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asma Haji Omar juga turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik budaya. Dan bukti budaya. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang banding beza peranan tokoh antara Dr. Nik Safiah Karim dan Dr. Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita akan masuk kepada persamaan peranan antara kedua-dua tokoh tersebut. Yang pertama ialah peranan sebagai tokoh linguistik Melayu. Baiklah, kedua-dua tokoh ini adalah ahli linguistik yang terkenal di Malaysia dan diiktiraf atas sumbangan mereka dalam bidang bahasa Melayu. Mereka telah menghasilkan pelbagai kajian, buku dan artikel ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Yang kedua ialah tokoh tersebut merupakan penyumbang utama dalam pendidikan bahasa Melayu. Bagi contoh, Dr. Nik Safiah dan Dr. Asma melalui penulisan buku seperti Tata Bahasa Dewan dan Nahu Melayu Mutakhir telah membantu membina asas bagi pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan universiti. Hasil tulisan mereka digunakan secara meluas dalam pendidikan bahasa Melayu. Seterusnya, kedua-dua tokoh tersebut mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Kedua-dua tokoh ini percaya bahawa bahasa Melayu harus diperkukuh sebagai bahasa kebangsaan yang mampu membawa ilmu dan memupuk jati diri masyarakat Malaysia. Mereka menekankan peranan bahasa Melayu bukan sahaja dalam komunikasi harian tetapi juga sebagai alat perpaduan dan identiti nasional. Seterusnya, kita akan masuk kepada perbezaan peranan. Yang pertama ialah fokus kepakaran. Bagi Dr. Nik Safiah Karim, fokus kepakaran beliau ialah dalam tata bahasa dan struktur bahasa Melayu. Manakala Dr. Asma Haji Omar pula, fokus kepakaran beliau adalah dalam perancangan bahasa, dialek dan bahasa minoriti. Yang kedua, perbezaan peranan antara kedua-dua tokoh tersebut dalam bidang sumbangan. Bagi Dr. Nik Safiah Karim, beliau memberi sumbangan dalam tata bahasa rasmi bahasa Melayu, termasuk penerbitan karya seperti Tata Bahasa Dewan yang menjadi panduan utama dalam sistem bahasa. Manakala bagi Dr. Asma Haji Omar pula, beliau memberikan sumbangan dalam perkembangan dan perancangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, termasuk karya dalam sosiolinguistik dan peranan bahasa dalam masyarakat. Seterusnya, perbezaan peranan bagi kedua-dua tokoh tersebut dalam bidang pendidikan. Bagi Dr. Nik Safiah Karim, dalam bidang pendidikan, beliau telah menyediakan bahan pendidikan yang membantu dalam pengajaran tata bahasa dan struktur bahasa Melayu. Manakala bagi Dr. Asma Haji Omar pula, beliau menyumbangkan kepada pengajian bahasa melalui perancangan dasar bahasa dan penerbitan buku yang mendukung penggunaan bahasa Melayu di peringkat lebih tinggi. Yang keempat ialah perbezaan peranan antara kedua-dua tokoh tersebut terhadap aktiviti dalam organisasi dan masyarakat. Bagi Dr. Nik Safiah Karim, beliau aktif dalam organisasi bahasa seperti Persatuan Linguistik Malaysia. Hal ini dapat membantu untuk memperkukuh bahasa melalui jaringan akademik. Manakala Dr. Asma Haji Omar pula, beliau telah mengadakan kajian dan penyelidikan dialek di Malaysia termasuk bahasa-bahasa minoriti untuk memelihara kepelbagaian bahasa dalam masyarakat. Banding beza yang seterusnya adalah terhadap pemikiran tokoh Dr. Nik Safiah Karim dan Dr. Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Persamaan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut terhadap bahasa Melayu ialah kedua-dua tokoh tersebut telah menjadikan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan nasional. Kedua-dua tokoh melihat bahasa Melayu sebagai medium penting untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu memainkan peranan utama dalam membentuk identiti nasional dan sebagai simbol perpaduan rakyat. Yang kedua pula ialah persamaan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut terhadap pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dr. Nik Safiah dan Dr. Asma sama-sama percaya bahawa bahasa Melayu berpotensi untuk menjadi bahasa ilmu dalam pelbagai bidang. Mereka berpendapat bahawa bahasa ini perlu dimajukan sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam pendidikan tinggi dan pelbagai bidang profesional seperti sains dan teknologi, supaya masyarakat dapat memperoleh ilmu dalam bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir ialah bahasa Melayu sebagai bahasa yang harus dimartabatkan dan dipelihara. Kedua-dua tokoh tersebut bersetuju bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan dan dipelihara dalam menghadapi arus pemodenan dan pengaruh bahasa asing.
Mereka prihatin terhadap cabaran globalisasi yang mungkin mengancam kedudukan bahasa Melayu dan percaya bahawa perlu ada usaha berterusan untuk mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara. Seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan pemikiran bagi kedua-dua tokoh tersebut. Yang pertama ialah peranan bahasa Melayu dalam pendidikan. Profesor Dr. Nik Safiah Karim cenderung menekankan bahawa bahasa Melayu perlu menjadi bahasa utama dalam semua bidang pendidikan, termasuklah sains dan teknologi, supaya bahasa ini menjadi bahasa ilmu yang kukuh dan mampu bersaing dengan bahasa lain. Manakala, Dr. Azmah lebih pragmatik dalam pandangannya, di mana beliau percaya bahawa bahasa Melayu dan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris, boleh berfungsi bersama dalam pendidikan. Menurutnya, bahasa Melayu perlu diperkukuhkan tetapi tidak harus mengetepikan keperluan penguasaan bahasa Inggeris dalam bidang tertentu yang memerlukan capaian antarabangsa. Yang kedua ialah perbezaan pemikiran antara kedua-dua tokoh terhadap fokus kajian bahasa. Bagi Profesor Dr. Nik Safiah Karim, beliau lebih tertumpu kepada kajian tata bahasa formal dan penggunaan bahasa Melayu standard. Kajian beliau banyak menekankan penggunaan tata bahasa yang teratur dan penulisan yang tepat bagi memupuk kemahiran bahasa yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Manakala bagi Dr. Azmah pula, beliau telah memberi fokus terhadap kajian linguistik. Manakala bagi Dr. Azmah pula, beliau telah memberikan fokus kepada kajian linguistik yang lebih meluas seperti sosiolinguistik, dialektologi dan dokumentasi bahasa etnik. Beliau melihat bahasa Melayu bukan hanya dari sudut tata bahasa formal, tetapi sebagai satu entiti yang kaya dengan variasi dan mencerminkan identiti pelbagai etnik. Seterusnya, perbezaan pemikiran bagi kedua tokoh tersebut dalam pengiktirafan kepelbagaian bahasa. Dr. Nik Safiah lebih cenderung untuk melihat bahasa Melayu baku dan standard sebagai bentuk utama yang perlu dikuatkuasakan di peringkat nasional. Baginya, bahasa baku adalah penting untuk memastikan kefahaman dan keseragaman dalam komunikasi rasmi. Manakala Dr. Azmah pula mengiktiraf kepentingan bahasa baku tetapi juga memberi ruang kepada dialek dan variasi bahasa. Baginya, variasi dialek mencerminkan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan perlu diiktiraf sebagai sebahagian daripada kekayaan bahasa Melayu. Baiklah, kesimpulannya, tokoh-tokoh bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu baik dari segi perancangan bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Mereka berusaha memastikan bahasa Melayu kekal relevan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Tokoh-tokoh ini bukan sahaja mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, tetapi juga mempertahankan keaslian dan kualitinya. Melalui pemikiran dan inisiatif mereka, bahasa Melayu terus dimartabatkan di persada nasional. Bahasa Melayu terus dimartabatkan di persada nasional dan antarabangsa sebagai simbol identiti bangsa serta alat perpaduan. Baiklah, ini merupakan sumber rujukan yang telah saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.